Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada sesi video saya yang berikutnya pada hari ini. Akan membincangkan tentang tajuk di bab 4 iaitu 4.4 berkaitan dengan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Mengikut buku teks kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia dapat dibahagi kepada dua, iaitu satu kesan yang positif dan satu lagi kesan yang negatif. Kesan yang negatif disenaraikan di sini. Yang pertama adalah wujudnya program pembangunan hutan. Yang kedua, program perhutanan semula. Yang ketiga, wujudnya pengiktirafan kawasan hutan sebagai taman negara. Dan yang keempat, pengiktirafan hutan sebagai kawasan simpan kekal. Okey, manakala kesan negatif yang disenaraikan di dalam buku teks adalah wujudnya ketidakseimbangan ekosistem, berlakunya hakisan tanah, kawasan tadah hujan terganggu, dan yang terakhir kepupusan ke atas flora dan fauna yang terdapat di hutan di negara kita. Manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan diri tanpa memikirkan masa hadapan generasi akan datang. Ini satu statement yang biasa kita jumpa. Kegiatan manusia yang berleluasa akan mendatangkan kesan yang negatif dan yang positif kepada perkembangan tumbuh-tumbuhan semulajadi yang terdapat di Malaysia. Sebelum saya lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kesan negatif dan juga kesan positif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia, saya ingin membincangkan apakah kegiatan manusia yang boleh dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan semulajadi. Okey, gambar yang anda lihat sekarang ini adalah salah satu daripada aktiviti penyahutanan ataupun aktiviti yang melibatkan hutan, iaitu aktiviti yang paling popular lah bagi semua negara yang mempunyai kawasan hutan, iaitu aktiviti pembalakan. Kalau kita dapat tengok, ini adalah aktiviti pembalakan yang dijalankan di hutan conifer, di mana banyak pokok-pokok yang ditebang dan digunakan untuk sebagai bahan mentah lah untuk industri-industri lain. Okey, kalau kamu dapat tengok, jelaslah di sini bahawa aktiviti sebegini ni sebenarnya mendatangkan kesan ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positifnya, aktiviti manusia seperti pembalakan ini akan mendatangkan keuntungan kepada ekonomi sesebuah negara. Okey, kalau dapat tengok lagi, ni pun akibat daripada aktiviti pembalakan, ataupun ini pun aktiviti seperti pembangunan mungkin. Okey. Okey, ini adalah satu contoh di kawasan hutan di mana aktiviti penyahutanan berlaku untuk tujuan pertanian. Okey, ini salah satu lagi aktiviti manusia sama juga, iaitu penyahutanan untuk aktiviti pertanian. Dijangkakan kawasan ini adalah untuk tanaman kelapa sawit.
So melibatkan ratusan hektar kawasan hutan telah ditebang, berlaku di beberapa kawasan seperti yang berlaku di Kelantan, di Sabah dan Sarawak. Okay, boleh tengoklah apabila pokok di kawasan hutan dibersihkan, ini akan berlaku, iaitu sungai mengalami peningkatan bahan tercemar seperti kulampai, kelodak, hasil daripada bawaan air daripada kawasan yang berlaku penyahutanan tadi. Okey, ni aktiviti pembalakan, balak dikumpul untuk dihantar ke kilang. Ni proses pengangkutan balak berlaku. Okey, so itulah antara contohlah kegiatan manusia lakukan sehari-harian ni berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di negara kita. So kita teruskan perbincangan kita kepada menyentuh tentang kesan-kesan positif. Okey, kesan positif yang pertama, aktiviti manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia adalah wujudnya program ataupun usaha-usaha pembangunan hutan. Okey, mengikut penerangan di sini, pada tahun 2006, program penubuhan hutan, ladang hutan atau ringkasannya dipanggil PPLH, telah dilaksanakan dengan bertujuan untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli. Para pelajar sila bagi perhatianlah sedikit berkaitan dengan pengurangan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber bahan mentah, dan untuk memastikan ketersediaan berterusan bagi industri kayu tempatan. Okey, sebagaimana yang kita maklum, sebuah negara yang kaya dengan kawasan hutan ni, antara sumber pendapatan bagi negara tersebut adalah daripada industri kayu. Okey, industri perkayuan ini adalah satu industri yang memerlukan sumber utamanya adalah daripada sumber hutan tu sendiri, untuk diproses dan dijadikan sama ada kayu untuk pembinaan ataupun untuk industri perabot. Okey, jadi untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli, jadi pihak kerajaan telah melancarkan program pembangunan hutan yang dipanggil Program Penubuhan Ladang Hutan PPLH, bertujuan untuk membekalkan sumber bahan mentah kepada industri yang saya sebutkan tadi, dan tujuan keduanya mengurangkan kebergantungan, kalau boleh saya tukar ayat di sini, mengurangkan kebergantungan bahan mentah daripada hutan semula jadi kita kepada bahan mentah yang boleh diambil hasil daripada program penubuhan ladang hutan. Jika kita dapat merujuk di sini laman web rasmi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, antara tugas ataupun program yang dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, dan saya percayalah di Sabah dan Sarawak pun sama juga, iaitu perkara yang ketujuh, iaitu menubuhkan ladang hutan dengan mengambil spesies-spesies
spesies-spesies tumbuhan semula jadilah, tempatan dan juga luar negeri bagi menampung bekalan kayu dari hutan asli kita. Okey, kenapa saya tekankan spesies-spesies tempatan dan luar negeri ni? Sebab nanti kita akan tengok di hasil daripada program ladang hutan nanti, spesies-spesies yang ada bukanlah spesies-spesies original yang ada di hutan di Malaysia. Okey, bagi meningkatkan kadar penanaman semula hutan, semua pihak diarahkan untuk mengkaji spesies-spesies pokok yang hendak ditanam serta penjagaan pokok-pokok yang telah ditanam. Okey. So, bila kita laksanakan pembangunan hutan melalui program penubuhan ladang hutan, langkah pertama adalah dengan memilih spesies-spesies pokok yang bersesuaian. Okey, apakah kriteria ataupun syarat pemilihan spesies pokok ni? Okey, antara syarat dia adalah pokok ni mestilah tahan penyakit. Syarat yang penting juga iaitu mestilah cepat matang dan senang penjagaannya. Okey, so 3 syarat ini adalah asas kepada pemilihan spesies pokok yang akan ditanam di bawah program penubuhan ladang hutan. Okey, dan yang kedua adalah di bawah program penubuhan ladang hutan ini, pokok-pokok yang dah dipilih spesiesnya akan dijaga. Selepas ditanam akan dijaga sehinggalah sampai satu peringkat untuk matang dan boleh diambil sebagai sumber. Okey, dalam program berkenaan, spesies yang disenaraikan ialah pokok jati. Jati ni adalah bukan daripada spesies tempatan, ataupun pokok jati ni bukanlah satu pokok yang asalnya daripada hutan khatulistiwa. Tidak. Pokok jati ni tumbuh secara liar adalah untuk iklim sederhana, iklim tropika, iaitu negara-negara yang terlibat adalah seperti iklim sederhana monsun. Negara yang terlibat adalah seperti Thailand dan Indonesia. Okey, sentang. Ini adalah spesies yang kedua, iaitu sentang, getah, kaya, akasia, batal, kelempayan, binuang. Ini adalah antara spesies-spesies yang menjadi pilihan untuk ditanam di dalam program penubuhan ladang hutan. Okey. Walaupun begitu, tumpuan utama lebih kepada 2 spesies ini, iaitu pokok getah dan juga pokok akasia. Okey, mesti anda tertanya-tanya kenapa banyak-banyak spesies pokok getah dipilih untuk ditanam di bawah program ladang hutan. Ni jawapan dia. Ada iklan pula dah. Okey, so saya ambil ni daripada Facebook, iaitu kalau saya boleh baca kat sini, Impressive Transform Sendian Berhad, iaitu sebuah kilang sebuah kilang yang memproses kayu, proses kayu untuk industri, sama ada pembinaan lah, biasanya pembinaan lah. Dan kayu yang diambil di sini adalah, kalau boleh baca di sinilah, iaitu papan kayu getah yang telah dirawat dan dikeringkan untuk dijual kepada kilang perabot.
So, ini tujuan dia. Kita kurangkan kebergantungan kepada hutan semula jadi. Kita wujud satu kawasan iaitu dipanggil ladang hutan dan kita tanam kayu getah, pokok getah untuk dijadikan papan kayu getah. Kalau di sini syarikat impresif ni membekalkan kayu getah untuk dijual kepada kilang perabot. So kilang perabot ni akan gunakan kayu getah untuk menghasilkan perabot-perabot. Kalau saya boleh tunjuk kat sini banyaklah contoh perabot yang terhasil daripada kayu getah. Dan ada juga perbandingan di antara kayu getah kita dengan kayu oat. Okey, kayu yang kamu panggil pellet daripada luar negara. So setanding dan kita punya adalah lebih ringan dan tahan air, tahan lama jugalah. So getah menjadi sumber barulah kepada industri perabot tempatan kita. Okey, kesan negatif yang kedua. Kesan positif yang kedua adalah wujudnya program perhutanan semula. Okey. Apakah beza di antara pembangunan hutan dengan perhutanan semula? Ini mungkin boleh dijadikan soalan di dalam PT3. So, saya mohon anda untuk memperhatikan betul-betul apakah beza di antara kedua-duanya. Okey, kita pergi ke kesan positif yang kedua iaitu perhutanan semula. Agensi seperti Jabatan Perhutanan Institusi Penyelidikan Hutan atau FRIM dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Okey, ini berapa agensi kita ada kat sini? Jabatan Perhutanan 1, Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia FRIM 2, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara 3. So ketiga-tiga agensi ini bersatu untuk menjayakan perhutanan semula. Okey. Tiga agensi ini telah mengambil langkah untuk memelihara. Memelihara di sini bermaksud benda yang rosak diperbaiki. Itu maksud bagi perkataan pemeliharaan. Antaranya adalah dengan menanam pokok yang bermutu dan tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah ditebang. Okey, cerita dia ialah kawasan pembalakan di hutan-hutan di negara kita perlu menjalani proses perhutanan semula. Iaitu dengan kata lain menggantikan pokok yang diambil dan digantikan dengan anak pokok yang baru dan perlu memenuhi syarat dia iaitu pokok tu mestilah bermutu dan tahan. Tahan daripada apa? Tahan daripada penyakit. Okey. FRIM telah menjalankan aktiviti perhutanan semula. Sebagai contoh yang telah dilaksanakan adalah di Hutan Lipoh, Bukit Langgong, di Kepong kat mana Kuala Lumpur dan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi yang terkenal sehingga diiktiraf sebagai hutan tropika buatan manusia tertua di dunia. Okey, mari kita tengok. Okey, ini adalah official portal daripada Selayang Municipal Council. Okey, ini adalah lokasi yang saya sebut tadi iaitu program perhutanan semula dan hari ini dah diberi nama Taman Rimba Bukit Langgong. Hutan Lipoh Bukit Langgong telah menjadi kawasan rekreasi. Okey, di mana kawasan ini dulu
adalah kawasan pembalakan. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang dijalankan di Taman Bukit Langgong, iaitu Taman Rimba Bukit Langgong di Selayang. Okey, telah menjadi kawasan rekreasi hari ini. Dan kamu tengoklah hutan-hutan yang ada di sekitar ini semua adalah hasil daripada perhutanan semula yang kombinasi antara tiga jabatan untuk mengekalkan kawasan ini sebagaimana hampir asli. Okey. Okey, ni contoh yang kedua iaitu di dalam laman web rasmi Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, di mana di kawasan selian Jabatan Perhutanan Negeri Perlis telah menjalankan satu program iaitu dipanggil Ladang Hutan Jati Perlis. Okey, ladang hutan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perlis adalah tertumpu kepada tanaman pokok jati dan karas yang berkeluasan dia 671 hektar. Okey, kenapa pokok jati? Okey, Perlis adalah negeri paling utara untuk semenanjung Malaysia. Jadi negeri Perlis mempunyai sedikit kecenderungan iklim lebih kepada monsun tropika sebagaimana negara jiran kita iaitu Thailand. Jadi penanaman pokok jati di kawasan ladang hutan di negeri Perlis ni bersesuaian dengan spesies pokok import ataupun spesies tumbuhan daripada luar negara seperti pokok jati. Okey. Okey, ini adalah antara contoh gambar-gambar yang boleh anda lihat. Anda boleh lawat sendirilah di laman web rasmi Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, iaitu berkaitan dengan projek yang telah dilaksanakan iaitu Ladang Hutan Pokok Jati Perlis. Okay, right. So, gambar di dalam buku teks yang anda boleh tengok ni adalah pokok jati yang dalam proses penanaman. Dan pada anggaran saya usianya sekitar 1 tahun lebih. Okay. So, perkara-perkara lain yang perlu anda perhatikan iaitu seperti Jabatan Perhutanan. Saya rasa kamu dah tahu apa itu Jabatan Perhutanan. Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia. Ni kat sini apa maksud frame, apa maksud, apa fungsi institusi penyelidikan ini. Okey, kat sini yang pertama FRIM ataupun Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia. Kalau saya baca di sini, dia terletak ataupun pusat dia, institusi ini terletak di bersebelahan dengan hutan simpang Bukit Lenggong tadi yang saya tunjukkan tadi. Dan hari ini agensi ataupun institusi penyelidikan hutan Malaysia berada di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Okey, peranan dia. Okey, saya tunjukkan peranan berkaitan dengan hutan. Okey, iaitu menggunakan teknologi iaitu bioteknologi perhutanan, iaitu membangunkan teknologi dan produk berasaskan pelbagai biologi, biodiversity, hutan dan juga ladang herba. Okey, melalui pendekatan bioteknologi. Okey, yang kedua berkaitan dengan hutan juga memberi tumpuan kepada pembangunan penyelidikan pembangunan komersial R&D R&D ke arah peningkatan ketahanan. Saya scroll, saya bold lagi. Okey, peningkatan ketahanan
R&D dia adalah bertujuan untuk mewujudkan spesies ataupun baka-baka spesies pokok yang tahan dan juga hayat penggunaan kayu dan bahan ini tersedia ada untuk menghasilkan pelbagai produk. Saya ulang balik, peningkatan ketahanan. Tujuan R&D ni meningkatkan ketahanan pokok tersebut untuk digunakan sebagai sumber kayu dalam menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti dan bernilai tambah. Okey. Seterusnya, institusi penyelidikan perhutanan juga menyediakan dan membangunkan pengetahuan saintifik yang penting bagi melindungi biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem di Malaysia untuk pengurusan bijak dan mampan. Sini saya katakan iaitu kesan positif berkaitan dengan tumbuhan semula jadi di Malaysia adalah kita mewujudkan satu ilmu, satu bidang, satu profession, iaitu dengan adanya ilmu-ilmu berkaitan dengan melindungi biodiversity. Okey. Melindungi biodiversity makna dengan adanya hutan ini, antara kesan positif dia adalah meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan biodiversity melalui penyelidikan oleh Institusi Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Okey, kesan positif yang ketiga, wujudnya taman-taman negara. Okey, taman negara merupakan kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini berbeza dengan dua kesan positif yang saya sebut sebelum ni. Dia hanya mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi, tumbuh-tumbuhan ubatan dan tumbuh-tumbuhan yang jarang dijumpai. Okey, dengan kata lain, taman negara ni memiliki spesies-spesies tumbuhan original. Tumbuh-tumbuhan di taman negara dijaga dan disimpan dengan baik bagi mengekalkan biodiversiti alam sekitar. Taman negara juga paling banyak dijadikan kawasan pelancongan kerana tersedia dengan pelbagai prasarana. Okey, selain kita mempunyai tumbuh-tumbuhan ataupun spesies-spesies semula jadi, di taman negara juga tersedia dengan pelbagai prasarana untuk aktiviti pelancongan. Okey, di Malaysia terdapat taman negara yang diluluskan di bawah kerajaan negeri, terdapat juga di bawah kerajaan persekutuan. Bermaksud di sini untuk mewartakan taman negara, ada dua pihak yang boleh mewartakan, sama ada daripada kerajaan negeri ataupun daripada kerajaan persekutuan. Okey, kita ambil contoh di negeri Sarawak terdapat 30 buah taman negara dengan keluasan semuanya berjumlah 623,463 hektar yang ditadbir oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Perbadanan Perhutanan Sarawak. Manakala di Sabah terdapat 9 buah taman negara, iaitu 3 taman negara terestrial dan 6 taman marine di bawah Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah. Kenapa di Sabah dan Sarawak mempunyai banyak kawasan yang diwartakan sebagai taman negara adalah kerana
70% hutan khatulistiwa kita adalah berada di Kepulauan Borneo. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah taman terestrial? Okey, taman terestrial bermaksud taman daratan. Yang dia bukan melibatkan kawasan berair lah. Maksud di sini kawasan pegunungan. Okey, taman terestrial iaitu taman daratan, dan selebihnya di Sabah kita ada taman marine. Okey. Okey, merujuk kepada page daripada The Board of the Trusted of the Sabah Park. Okey, di mana keuntungan ataupun kesan positifnya dengan adanya taman negara Nation Park ni? Apa keuntungan dia? Di sini dia melaporkan Taman Negara Sabah menyumbang 3.5 bilion kepada ekonomi negeri pada tahun lepas. Okay, saya tak pasti bilakah tarikh. Sumber adalah daripada bernama disunting oleh Taman Negara Sabah. Okay, right. So, di sini dia kata Taman Negara Sabah mengoperasikan 9 taman, iaitu 6 taman marine dan selebihnya adalah taman daratan ataupun terestrial tadi, menyumbang kepada 3.5 bilion kepada ekonomi melalui nampak? Ini adalah kesan bila kita ada hutan dan kita boleh jadikan hutan tu sebagai daya tarikan pelancongan, iaitu kita panggil dia eko pelancongan. Okay, so Sabah dengan adanya kawasan hutan di Sabah, kerajaan negeri memperolehi 3.5 bilion setahun lebih kurang. Okay, pengarah dia Dr. Jamili Nais menganggarkan ini disumbangkan 3.5 bilion tu disumbangkan oleh 2 juta pelancong yang melawat taman-taman tersebut. 9 taman di bawah jagaan taman-taman Sabah adalah Taman Kinabalu. Ni, Gunung Kinabalu, ada Taman Kinabalu, dan selebihnya lah saya malas nak sentuh, nanti panjang. Ni antara contoh pemandangan yang diambil daripada puncak Gunung Kinabalu. Ini adalah antara spesies flora yang ada, mungkin susah nak jumpa ataupun mungkin tak ada di tempat lain. Dan ini adalah spesies fauna yang terdapat di Taman Negara di Sabah. Okey. Okey, faedah ataupun kesan positif yang terakhir yang kita disenaraikan di dalam buku teks anda adalah wujudnya hutan simpan kekal. Okey, soalan saya untuk anda yang perlu anda jawab adalah apakah perbezaan di antara taman negara dengan hutan simpan kekal? Okey. Okey, hutan simpan kekal. Okey, hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar. So, berbeza dengan taman negara adalah kawasan ini disifatkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar. Kerana hutan merupakan kawasan yang terpenting dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Okey,
So itulah, boleh tengoklah perbezaan dia tadi. Untuk taman negara dia mempunyai spesies mula jadi juga, dan ditambah dengan prasarana untuk aktiviti pelancongan. Manakala hutan simpan kekal hanya mempunyai spesies yang bernilai tinggi dan dia diistilahkan sebagai kawasan sensitif. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang, ini akan menggalakkan penghasilan dan penggunaan hasil hutan yang dapat memberi faedah kepada ekonomi secara maksimal, serta menggalakkan pembangunan perindustrian berkaitan dengan hasil hutan. Okey, untuk perenggan yang kedua ni agak berlawanan dengan, kalau kita faham secara asas dia, berlawanan dengan apa yang disampaikan pada ayat pertama. Tapi untuk kita faham, hutan simpan kekal ni adalah kita boleh tengok pada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, iaitu Jabatan Perhutanan mengiktiraf mengisytiharkan sebagai hutan simpan. Okey, siapa yang mengisytiharkan ni? Majlis Perhutanan Negara telah meluluskan Dasar Perhutanan Negara pada 1977. Okey. Aspek terpenting dalam Dasar Perhutanan Negara 1977, yang pertama, mengisytiharkan sebagai hutan simpan kekal, HSK, minta maaf kawasan-kawasan yang mencukupi dan strategik di seluruh negara berasaskan pada konsep penggunaan tanah yang rasional. HSK diklasifikasikan di bawah 4 fungsi yang akan diuruskan sebagai dalam hutan simpan kekal kita ada 4 jenis klasifikasi hutan. Yang pertama dipanggil hutan perlindungan. Hutan perlindungan ini untuk memastikan kestabilan iklim dan fizikal negara. Inilah yang berkaitan dengan ayat pertama pada perenggan pertama tu. Hutan simpan kekal boleh ditetapkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar. So, dia merujuk kepada hutan perlindungan. Yang kedua di bawah hutan simpan kekal kita ada hutan berhasil. Hutan berhasil untuk bekalan hasil hutan yang berterusan. Membekalkan hasil hutan yang berterusan pada kadar yang munasabah secara ekonomi di dalam negara untuk keperluan pertanian, domestik, perindustrian dan juga ekspor. Inilah yang maksud yang ingin disampaikan pada perenggan kedua, iaitu dengan adanya hutan simpan kekal, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan hutan terancang akan menggalakkan dengan adanya hutan simpan kekal kita akan boleh menggalakkan penghasilan dan juga penggunaan hutan yang dapat memberi manfaat kepada ekonomi secara maksimal serta menggalakkan pembangunan perindustrian berkaitan dengan hasil hutan. Ni dia, iaitu di bawah hutan berhasil. Yang ketiga kita ada hutan lipo. Hutan lipo ni adalah untuk mengekalkan sejumlah kawasan hutan yang mencukupi sebagai tempat rekreasi, ataupun kawasan pelancongan, dan untuk menambahkan kesedaran masyarakat mengenai perhutanan.
Okey. So tujuan hutan lipo diperkenalkan adalah untuk tadilah untuk ekopelancongan, untuk rekreasi dan juga menyedarkan masyarakat berkaitan dengan hutan. Dan yang keempat, di bawah hutan simpan kekal kita ada hutan penyelidikan dan pendidikan. Untuk menjalankan penyelidikan, pendidikan dan pemeliharaan kepelbagaian biologi. Okey, ini saya rujuk kembali kepada hutan rimba Bukit Langong di Selayang di Selangor. Ini kita panggil dia sebagai kawasan hutan penyelidikan dan pendidikan. So dia lebih kepada pendidikan, di mana kita mendedahkan masyarakat tentang alam semula jadi di sini, iaitu berkaitan dengan hutan kita. So ni dapat menyedarkanlah masyarakat tentang kepentingan menjaga sumber hutan kita. Okey, ini untuk tujuan pendidikan. Hutan rimba Bukit Lenggong adalah untuk tujuan pendidikan, dan di sebelah Taman Rimba Bukit Lenggong ni kita ada FRIM, iaitu Institusi Penyelidikan Pembangunan Hutan Negara, yang bertujuan untuk R&D lah, lebih kurang kepada R&D penyelidikan. Okey. So di bawah hutan simpan kekal kita ada 4 jenis kawasan ataupun hutan, iaitu hutan perlindungan, hutan berhasil, hutan lipo dan juga hutan untuk pendidikan. Okay, right. Contoh lokasi hutan simpan kekal yang ada di Malaysia adalah hutan simpan Kalibi Sepiluk di Sabah, hutan simpan Kuala Langat Utara, hutan simpan Raja Musa di Selangor. Okey, ini adalah lokasi hutan simpan. Okey, page daripada map carta, iaitu berkaitan dengan hutan simpan Kalibi Sepiluk, okey, di negeri Sabah. Tengok, ini adalah spesies orang hutan, dan juga ni adalah pemandangan daripada atas kawasan Timbang. Nama dia Timbang Island. Okey. So anda boleh buat research secara detail berkaitan dengan benda ni, boleh tengoklah page-page yang berkaitan. So saya rasa sampai di situ dululah perbincangan kita untuk kali ini. Saya akan susuli video yang berikutnya berkaitan dengan kesan negatif daripada kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe lah, untuk memastikan anda terus mendapat video-video saya berikutnya. Selamat berjuang untuk masa depan anda. Semoga perkongsian pada kali ini boleh menambahkan ilmu untuk para pelajar, especially pelajar tingkatan 3, dan juga untuk semua manusia lah, sebab ilmu ni tak ada batasan. Selagi kita hidup, kita perlu mencari ilmu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.